Alright, alright. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid cikgu bagi kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. So, hari ini kita akan mulakan dengan tajuk bola sepak. Okey, permainan bola sepak dikategorikan sebagai permainan kategori serangan. Okey, hari ini kita akan berkenalan dengan formasi yang ada dalam sukan permainan bola sepak. Seperti yang mana awak sedia maklum, sukan permainan bola sepak adalah sukan yang diceburi oleh semua negara di dunia. Dan sukan ini adalah sukan yang sangat popular. Okey, seterusnya kita akan tengok standard kandungan. Okey, yang pertama, melakukan kemahiran bola sepak menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan. Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola sepak, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Bola sepak merupakan permainan kategori serangan yang dianggap sebagai sukan utama bagi kebanyakan negara. Penerapan sains sukan dalam permainan bola sepak juga menjadikannya lebih menyeronokkan. Setiap pasukan mempunyai strategi dan formasi yang berbeza. Kemahiran asas seperti menendang, menyerkap, menggelecek, melakukan hantaran dan menanduk mempengaruhi formasi serangan dan bertahan yang akan dilakukan. Okey, seterusnya kita tengok strategi menyerang. Apabila dalam strategi menyerang, kita akan menggunakan formasi 3-5-2. Okey, dalam formasi ini menetapkan 3 orang pemain pertahanan, 5 orang sebagai pemain tengah dan 2 orang sebagai penyerang. Okey, kalau awak dapat lihat gambar di sebelah kanan saya ni, yang pertama adalah Mokhtar Dahri, yang kedua adalah Cristiano Ronaldo, yang ketiga adalah Lionel Messi. Mereka adalah penyerang-penyerang legend di dunia. Okey, seterusnya kita tengok formasi serangan ini meletakkan 3 orang pemain pertahanan, 5 orang pemain tengah dan 2 orang pemain penyerang utama. Ketika menyerang, 2 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sayap kiri dan kanan. 3 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sokongan di bahagian tengah padang dan di dalam kotak penalti pasukan lawan. 2 orang pemain penyerang akan bergerak bebas di kawasan gol pihak lawan. 3 orang pemain pertahanan akan berada di kawasan tengah ketika menyerang. Formasi ini merupakan formasi yang sesuai bagi membuat serangan balas pantas dan membolehkan perubahan transisi formasi lain. Sebentar lagi cikgu akan tayangkan kepada awak video bagaimana serangan balas pantas itu dilakukan ataupun dalam istilah bola sepak kita panggil counter attack. Okey. Seterusnya kita lihat kedudukan formasi 3-5-2. Okey, bagi bulatan yang berwarna biru itu adalah untuk bahagian pertahanan, bulatan warna oranye itu untuk bahagian tengah dan merah adalah penyerang. Ini adalah sistem formasi 3-5-2. Alright. Okey, seterusnya strategi menyerang formasi 3-5-2. Semasa menyerang, 2 orang penyerang utama akan berada di tengah kawasan gol. 2 orang pemain tengah di kiri dan kanan akan bertindak menjadi pemain penyerang sayap. Peranan mereka adalah menghantar bola kepada pemain penyerang menggunakan hantaran leret atau di udara. 3 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sokongan kepada penyerang utama. Ketika bola dihantar oleh pemain sayap, 2 orang pemain penyerang perlu berada dalam kotak penalti dengan mengucang-acirkan pertahanan lawan. 3 orang pemain tengah yang menjadi penyerang sokongan boleh membantu pemain penyerang utama bagi menjadikan gol. Sasaran gol boleh dilakukan mengikut situasi penjaga gol. Gol boleh dibuat dengan kemahiran menanduk dan tenangan mengikut situasi dihantar.
Sistem ini boleh dikekang dengan sistem bertahan formasi 5-4-1. Sebentar lagi awak akan berjumpa dengan formasi 5-4-1. Okey, untuk seterusnya kita akan pergi kepada strategi bertahan. Apakah formasi yang digunakan dalam strategi bertahan ini? Okey. Formasi yang digunakan untuk strategi bertahan adalah 5-4-1. Okey, kalau awak tengok ketiga orang pemain ni, mereka adalah pemain pertahanan yang cukup kental di dunia. Right? Seterusnya kita lihat. Formasi ini menggunakan 5 orang pemain pertahanan, 4 orang pemain tengah dan seorang penyerang sebagai target man. Bermakna dia hanya memakai seorang saja striker tunggal. Okey, 2 orang pemain stopper digunakan bagi mengawal penyerang pihak lawan. Formasi ini boleh dikatakan mempunyai pertahanan paling kental dalam sistem permainan. Target man berada di kawasan tengah padang jika ingin melakukan serangan balas. 2 orang pemain pertahanan kiri dan kanan akan bertindak sebagai pemain sayap. 3 orang pemain masih bertahan di kawasan pertahanan. Okey, ini adalah kedudukan formasi bagi formasi 5-4-1 menggunakan 5 orang pemain pertahanan, 4 orang pemain tengah termasuk sayap kiri dan sayap kanan dan juga seorang sahaja striker tunggal yang digunakan. Strategi bertahan formasi 5-4-1. 5 orang pemain pertahanan akan mengawal pemain penyerang dan 2 orang pemain stopper diberi tugas khas mengawal penyerang lawan. 4 orang pemain tengah akan membantu pertahanan mengawal pemain lawan ketika bertahan. Situasi ini menyukarkan pihak lawan untuk membuat jaringan. Pemain pertahanan akan menggunakan kemahiran tendangan deras bagi mengeluarkan bola dari kawasan gol. Mereka juga boleh menggunakan tandukan bagi menyelamatkan gol daripada dibolosi oleh pasukan lawan. Pemain pertahanan boleh mengeluarkan bola dari zon bahaya dengan menendang bola keluar dari padang atau menghantar terus kepada penyerang yang berada di tengah padang. Semua strategi dan taktikal bergantung kepada situasi semasa. Jurulatih perlu menyedari strategi yang dimainkan oleh pihak lawan dan bertindak segera bagi mendapatkan jaringan seterusnya memenangi perlawanan. Bagi strategi ini selalunya digunakan oleh pasukan-pasukan Eropah iaitu pasukan Chelsea ketika mereka bertemu dengan Barcelona ataupun dalam istilah bola sepak kita panggil parking bus. Okey. Okey, seterusnya adalah tayangan video. Ball. Yes. Buka tepi. Balik. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana kita lihat merancang sistem permainan berdasarkan strategi yang dipilih. Okey, disebabkan beberapa kekangan PKP ni kita tak dapat merancang permainan kita secara bersemuka. Jadi saya nak awak praktiskan di rumah merancang sistem permainan yang dapat awak lakukan untuk sukan bola sepak. Alright, kalau tengok ini adalah contoh corak-corak permainan ataupun formasi yang ada di dalam sukan permainan bola sepak iaitu formasi 2-2-1. Okey, kalau di sekolah kita boleh praktikkan tetapi disebabkan kita pembelajaran secara PKP ataupun secara PDPR, saya tak dapat nak praktikkan benda ni bersama dengan awak. Jadi saya nak awak fahamkan bagaimana sistem ini berjalan. Alright, ini untuk bagi kategori bukan kategori. Ini adalah untuk formasi menyerang. Okey, seterusnya kita tengok bagi formasi bertahan.
Formasi bertahan menggunakan formasi 3-1-1, iaitu 3 orang pemain pertahanan, seorang pemain tengah dan juga seorang penyerang. Okey, tengok dan lihat bagaimana sistem ini berjalan di dalam formasi 3-1-1. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Saya harap sedikit sebanyak apa yang saya tunjukkan pada awak, yang saya paparkan kepada awak pada hari-hari ini memberi manfaat dan ilmu kepada awak semua. Semoga penyakit COVID ini cepat pergi daripada negara kita dan boleh kita bersua untuk menjalankan segala sukan dan permainan kita di sekolah. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.